وإمام محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan Imam Bilal, seterusnya jawatan kuasa madrasah Ar-Raudah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar? Sihat? Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antara ramai-ramai insan yang mentaati Allah, yang tinggi martabat di sisi Allah, yang soleh menjaga amalnya, di antara mereka itu Allah pilih kita. Itu kena syukur. Pilih untuk apa? Pertama, mentaati Allah. Kita tergolong dalam mereka yang mentaati Allah, yang bertepatan cara taat tersebut dengan panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh solat fardu berjemaah. Macam mana keadaan kita pun kuat. Naik luar. Okey. Kuat ni. Kuat tu. Ramai turun dah. Baguslah turun kan. Cuba. Tak. Dua saja. Betul. Cuba. Di luar pun buka lah. Cikgu Baik. Tak apalah, semua boleh dengar. Majlis ilmu ni bukan dalam masjid saja, yang luar pun mau dengar juga. Untuk umum. Baik. Alhamdulillah. Macam mana lewat pun kita, keadaan kita, para ulama menyebutkan ketaatan pada Allah perlu diteruskan, dilakukan. Lewat macam mana pun solat berjemaah, tak lewat, seganlah ustaz dah lewat, orang dah habis jemaah macam mana, tetap datang juga. Kita dah belajar, pahala dia sama. Soal dia adalah kerana Allah ataupun selain daripada Allah. Kerana manusia ke, saya ni pengurusi ni kan, saya ni imam ni, macam mana tak lambat orang cakap apa. La haula wala quwwata. Rugi. Itulah gunanya mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi mengaji ilmu ihsan. Pada ihsan inilah ni, anta'budallah ka'annaka tara. Hendaklah kamu beribadat seumpama kamu melihat Allah. Apa yang melihat Allah di sini? Yakni memandang dengan hati kita. Dilakukan setiap ibadat tidak bukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup. Muka surat 35. Ya, 35. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita dah sampai kepada bab pada menyatakan adab-adab masuk ke dalam masjid. Harapnya sebelum ni dah amal. Kalau tak amal, tak faham yang lain. Kefahaman itu akan diberikan oleh Allah. Bang. Kefahaman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas diberikan diamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena pegang. Maka dah belajar dah macam mana kalau lihat rumah Allah apa yang kena buat. Bukan tengok saja, ada yang kena buat.
Pertama apa? Kalau melihat rumah Allah Ta'ala, masjid dan sebagainya, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah belajar doa masuk masjid dan sebagainya. Baik. Perenggan yang paling bawah, 34 yang bawah tu, saya ulang yang bawah tu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Ila anqal. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyyatul masjid. Tahiyyah, penghormatan. Masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solat menghormati masjid, itu tandanya beradab seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Yakni dia daftar diri dia dengan Allah dahulu, barulah dengan makhluk. Itu adabnya. Sebelum buat-buat apa, buat-buat apa-apa, duduk dan sebagainya, tahiyyatul masjid dahulu. Dan para ulama menyebutkan, Al-Habib Umar bin Hafidh dia mensyarahkan mereka yang nak mendapatkan khusyuk dalam sembahyang. Antara cara dia bagaimana? Kalau telah kita mengambil wuduk, dah ambil wuduk, nak solat fardu, selepas ambil wuduk, tak payah bercakap dengan sesiapa pun. Itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kalau orang tak mula, kita jangan mula dulu. Dapat? Orang mula lain cerita. Tanya ke apa dan sebagainya, itu tak apa. Tapi adabnya sebaik-baiknya tidak bercakap dah ketika itu. Makruh di dalam sembahyang akan lahir. Baru datang khusyuk itu. Daripada adab berwuduk lagi. Sebab tu orang yang jaga wuduk dia, dia akan tahu kesan di dalam ibadat dia macam mana. Apa kesan di dalam ibadatnya. Beza orang yang menjaga wuduk dengan tidak menjaga wuduk. Beza. Dapat menjaga wuduk setiap waktu dan keadaan dia, itu dah waliullah dah. Dah kekasih Allah Ta'ala dah. Batal wuduk je ambil wuduk. Batal wuduk saja ambil wuduk. Itu kelebihan yang kalau diberikan kepada kita, syukur. Terus istiqamah. Al-Imam Abdullah bin Haddad rahimahullahu ta'ala, Al-Haddad, di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, salik mereka yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, antara kelaziman harian dia, dia menjaga diri dia dengan wuduk. Salik mereka yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarah guru-guru kami, perkataan Imam Abdullah Al-Haddad ini bukan perkara yang sia-sia, tidak. Itu petanda mereka yang menuju Allah. Ada tanda dia, bukan saja-saja. Tanda budak di sekolah, dia pakai baju sekolah, ada tanda dia. Dan para ulama menyebutkan mereka yang menjaga wuduk itu tanda dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap urusan tu, siapa yang berjaya amal, syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyyatul masjid, oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, datang-datang ada majlis ilmu, nak sembahyang tahiyatul masjid ke ataupun nak duduk dalam majlis ilmu, ini dibahas oleh Imam Ghazali, maka cukuplah engkau membaca Al-Baqiyatus Salihat. Apa dia Al-Baqiyatus Salihat? Iaitu 3 kali, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun disebut dengan tasbih Fatimah, ataupun para ulama menyebut dengan tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama, dibaca 4 kali. Pertama pandangan kata 3 kali, yang kedua dibaca 4 kali. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang. Orang yang tak ada air sembahyang, dia nak duduk dalam majlis ilmu, tak perlu dia melakukan solat tahiyatul masjid, cukup dengan dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu bagi yang tak ada air sembahyang. Tu ada pandangan ulama. Dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Cukup sekali sahaja. Nak pakai pandangan mana ustaz?
4 ada, 3 ada, nak pakai mana ni ustaz? Para ulama menyebutkan pakai pandangan 3 kali. Kata guru kami yang diamalkan adalah 3 kali. Kenapa diletakkan perbezaan pandangan macam ni? Supaya tak payah gaduh. Dah ada ilmu tak payah gaduh. Kau ni kena baca 3 kali lah. Sebab tak ngaji tu dia jumpa yang 3 je. Dia tak jumpa 2, tak jumpa 1, dia tak jumpa. So cetek ilmu menyebabkan banyaknya berbala. Pembelahan yang berlaku adalah kerana kecetekan ilmu yang ada. Dia tak mampu untuk bertasamuh, berlapang dada. Bila dia dah tahu riwayat, orang ni duduk ni sebab apa, dia tahu. Sebab dia dah baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tengok dia baca macam kejap je. Ni pakai riwayat 1 kali. Oh ni kita tahu ada wuduk, ni tak ada wuduk dan sebagainya. Inilah berkat ilmu. Baik. Tingkatan majlis ilmu lebih besar daripada sembahyang sunat. Di sini yang kita nak fahamkan juga apa yang Imam Ghazali sebut, darjat mereka yang duduk di dalam majlis ilmu lebih besar daripada darjat mereka yang sembahyang sunat. Itu yang disebut oleh para ulama. Sebab tu tuntutan dalam menuntut ilmu ini lebih penting berbanding dengan solat sunat. Sebab di dalam menuntut ilmu dikira sembahyang. Sebab itu sebelum sampai ke rumah Allah ambil wuduk. Ambil wuduk dulu. Daripada rumah dah ambil. Dikira perjalanan kita sampai ke Soho tadi seumpama mengerjakan haji dan umrah, seumpama memakai ihram. Benda ni kita akan nampak besok di akhirat. Banyaknya pahala haji umrah ni. Bila aku pergi ni haji umrah? Tak pergi pun. Ni sekali 2 je. Tapi dikira pahala itu sebab apa? Sebab peramalan kita mengambil wuduk sebelum datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang istiqamah dengan gaya ini, insya-Allah ke mana saja dia pergi, dia akan berat untuk ambil wuduk. Dapat? Kalau tak jaga setiap kali nak pergi masjid untuk berwuduk daripada rumah, biasanya selain pada tempat tu dia memang tak wuduk. Kita tahu dah ni memang jenis tak wuduk menyuang ni. Kita tahu dah. Jelas? Sebab tu kena berwuduk daripada rumah kita. Itu fadilat yang diajarkan ataupun kaifiat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar wuduk ni bukan benda kecil. Kemudian sampai tak ada majlis ilmu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ustaz, kalau kat masjid tahiyatul masjid kat surau macam mana madrasah? Timbul persoalan. Ini khilaf para ulama. Kalau di fatwa yang kita ambil di tanah Melayu ini, memang tahiyatul masjid itu untuk masjid, yakni yang didirikan solat Jumaat di dalamnya. Adapun selain daripada itu, nak buat sembahyang sunat apa? Banyak sembahyang sunat boleh buat. Antara dia sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat mutlak dan sebagainya. Jelas? Bab wuduk. Ni kita dah bahas dah sikit sebelum ni kan? Baik. Allahu akbar. Ni jelas bab ini? Jelas Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah, yakni rawatib. Ni cerita apa ni? Sembahyang subuh. Ni tengah cerita sembahyang subuh dalam kitab ni. Sampai sahaja kita kalau ada masjid sebelum subuh ada kat pondok-pondok ada. Dulu kat tempat-tempat lain ada. Kita je tak biasa datang majlis ilmu sebelum subuh. Ada je. Di pondok-pondok ada. Syekh Zainul Asri pun buat ngajian ni sebelum subuh. Ngajian tasawuf. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Kalau datang-datang dah azan, apa adab kita? Tak perlu sembahyang tahiyatul masjid. Cukup sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh ataupun sembahyang sunat fajar menggantikan tahiyatul masjid. Begitulah waktu-waktu yang lain. Datang waktu zuhur, dah masuk waktu. Kalau nak buat tahiyatul masjid juga boleh datang awal. Sebelum azan dah datang dah. Orang yang tunggu waktu sembahyang, Allah akan bangkitkan dia di akhirat kelak. Keadaannya seperti mana? Ingat lagi?
Wajahnya akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala seumpama matahari. Itu yang menunggu waktu sembahyang. Allahu Akbar. Tunggu waktu sembahyangnya. Macam senangnya, buat dulu. Buat dulu tengok. Boleh buat tak boleh buat. Buat dah wali dah tu. Tu dah ada jaminan dah kat situ. Itu pertama. Kita ni sebab tak faham akhirat. Sebab tu kita tak nampak besar amal ni. Yang berbentuk ganjaran akhirat ni, tak ada apalah. Bangkit macam cahaya matahari. Ulama sebut sebab apa? Sebab lemah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lemah ilmu kita. Kurang ilmu kita berkenaan dengan hari akhirat. Menyebabkan apa? Kurang keyakinan kita terhadap hari akhirat. Itu keadaan kita. Itu pertama orang menunggu. Orang yang sampai ketika azan nak didirikan sembahyang, sampai waktu itu kurang sikit cahaya dia. Kalau dari riwayat, seumpama dia dibangkitkan wajahnya seumpama bulan purnama. Yang datang lepas tu, tu tak tahu dah. Ada pandangan kata yang ketiga, dia datang ketika dah dilakukan solat. Kata Tok Guru kami, seumpama bintang-bintang di langit. Cahayanya kecil. Jadilah. Daripada tak ada, kan? Selepas daripada itu, macam saya, tu tak tahu tek bintang ke, apa tak tahulah. Cahaya apa dapat tak tahu. Tapi, para ulama menyebutkan tetap dapat pahala berjemaah. Nas? Baik. Esok di masyarakat nanti kita tahu. Inilah orang yang jaga semayang dia, jaga waktu. Kita tahu. Sebab wajah dia bercahaya macam matahari. Bahkan para ulama menyebutkan kita yang melihat pun akan cemburu dengan dia. Dan akan berhajat pada dia untuk dia berhenti kejap. Supaya kita dapat menumpang cahaya dia. Kan saya pernah sebut dulu, kuliah akidah kita kan. Setiap amalan yang dilakukan di dunia ini, dia bercahaya besok di akhirat. Memberi manfaat pada kita. Bukan benda kecil, tidak. Kalau bermanfaat di akhirat, di dunia lagi bermanfaat sebenarnya. Cuma kita yang kurang yakin dengan amal itu. Jelas? Allahu Akbar. Kemudian, dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf. Bagaimana berniat i'tikaf? Nawaitu, kalau sambung maksud nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Imam Ghazali, benda yang simple tu kadang-kadang tidak ditulis. Sebab dia dah tahu dah, orang yang tanya ni insya-Allah dia dah tahu dah. Dah lepas dah ngaji dia. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Orang yang tak niat i'tikaf rugi. Sangat rugi. Hanya mereka yang berniat i'tikaf sahaja dikira pahalanya. Dikira pahala tu berdasarkan niat i'tikaf tersebut. Tu beza rumah Allah dengan tempat lain. I'tikaf di rumah Allah sahaja. Tempat lain tak ada. Pergi shopping mall boleh niat i'tikaf? Tak boleh. Tak boleh. Pergi rumah orang, pergi rumah Tok Guru pun tak boleh niat i'tikaf. Melainkan rumah Tok Guru tu di dalam masjid. Boleh niat i'tikaf. Niat i'tikaf dikhususkan hanya di dalam masjid sahaja. Berdasarkan niat ini, walaupun tidak dilakukan apa-apa, duduk je. Tengok aircon, tengok lampu, suasana. Banyak lampu lah madrasah ni. Dapat pahala tak? Dapat. Kerana niat i'tikaf. Pemurahnya Allah Ta'ala nak beri pada kita. Dan alangkah sombongnya kita tak nak ambil. Sombonglah kita. Niat saja. Dah dapat dah manfaat tu, tak cerita lagi yang baca Quran. Dalam masjid tak cerita lagi menuntut ilmu. Bawa anak dan didik anak dalam suasana menuntut ilmu, lain beza. Lain beza. Itu kesan-kesan amal dan banyak fadilat yang Allah Ta'ala berikan. Baik. Ya. Baik. Yang disebut oleh Imam Ghazali, disebut oleh Imam Ghazali ini adalah tertib ketika di dalam masjid. Maksudnya masuk, apa yang kita kena buat, dia kadang-kadang tidaklah menyusun tertib tu. Pertama buat macam tak. Dia tu cerita sembahyang dulu, ni. Apa yang ada sebelum kita masuk ke dalam
masjid. Bila dah masuk, perkara pertama yang perlu buat. Ada pun yang ditanya oleh abang kita, soalan yang baik, apa dia? Tertibnya bagaimana? Sembahyang sunat dulu ke niat i'tikaf dulu? Ulama menyebutkan niat i'tikaf dulu. Sampai sahaja baca doa niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Memang jawab Dan para ulama menyebutkan tak perlu lafaz tu pun, nawaitu pun, dengan niat kita, ya Allah, aku i'tikaf kat masjid ni kerana Engkau. Cukup. Lafaz adalah pandu bagi niat, untuk panduan. Sebaik-baiknya melafazkan, sebab kadang-kadang lupa. Nak jaga lafaz itu kerana apa? Kadang-kadang kita alpa dengan sebutan tersebut. Nak lalukan niat tu apa? Kerana Allah Ta'ala. Jelas? Baik. Kat sini sebenarnya kalau nak cerita dalam lagi banyak. Di dalam niat i'tikaf sahaja telah menafikan segala-gala makhluk yang ada di dalam hati kita. Itulah benar-benar hamba yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang bukan kerana siapa-siapa, tidak. Dia datang bukan kerana dia siapa-siapa, bukan kerana siapa-siapa, dan bukan kerana dia siapa-siapa. Dia imam ke, dia Bilal ke, dia Siap ke, dia apa-apalah. Bukan kerana sesiapa, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat itu para ulama menyebutkan telah menafikan segala niat yang lain. Sebab tu kena jaga niat kita. Tu dalam niat i'tikaf sahaja. Allahu akbar. Baik. Dan ketika niat i'tikaf tersebut, kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Doa ini disusun oleh para ulama, ramai para ulama susun doa ini, bukan saja Imam Ghazali. Doa ini boleh tulis note kat situ. Apa dia? Dikhususkan untuk doa selepas solat sunat subuh. Ni doa dia. Okey. Sebahagian para ulama menyebutkan bahawa solat sunat yang paling afdal adalah solat sunat subuh. Dapat? Solat sunat subuh paling afdal di antara sembahyang sunat yang lain. Dan di mana tempat yang afdal dilakukan, maka mustajab doa ketika itu. Termasuklah selepas solat fardu. Tu waktu yang sangat mustajab. Ni dibahas oleh 4 mazhab. Lepas tu orang kata tak doa lepas sembahyang, kita pelik. Dia mengaji macam mana? Pelik kita. Ulama menyebutkan antara yang lain adalah selepas solat sunat subuh. Bahkan di dalam riwayat disebutkan makbul doa itu juga di antara azan dan iqamat. Maka ulama menyebutkan di sini, ni kalau mampu buat, sunat muakkad menunggu jemaah untuk hadir. Maksud dia apa? Melewatkan, mentakhirkan solat fardu. Melewatkan solat fardu. Subuh masuk pukul 6, contoh kan? Pukul 6. Mentakhirkan apa maksud mentakhir? Yang mengakhirkan, melewatkan solat itu. Tu sunat muakkad, dituntut. Ni tak banyak kita buat lah. Kita dah letak macam ni kan, 15 minit waktu iqamah, 10 minit. Para ulama menyebutkan melewatkan sedikit, didirikan solat fardu tersebut secara berjemaah, dapat pahala sunat muakkad. Ni tak berjaya, tak ramai buat. Sebab ramai marah. Nak pergi kerja ustaz, nak tunggu orang, patut dia kena datang awal lah. Adabnya para ulama menyebutkan, kebanyakan kami di pondok macam tu. Masuk pukul 6, pukul 5.50, pukul 6.30, 6.35 boleh dirikan sembahyang. Tunggu jemaah untuk hadir. Ni yang free lah. Yang tak free itu tak apalah. Kalau nak awalkan boleh, tak jadi masalah. Dia sunat sahaja. Sunat yang dituntut. Sebab itu kebanyakan doa-doa yang warid daripada Rasulullah, yang diriwayatkan oleh para ulama kita, doa selepas sunat subuh panjang-panjang. Cuba tengok. Panjang doa ni. Buka sebelah. Panjang-panjang. Sampai muka surat. Daripada muka surat 35 sampai muka surat 41. 40. Panjang doa dia. Bukan ini sahaja. Kalau di dalam Khulasah Nabawiyah,
Al-Habib Umar juga menuliskan doa-doa warid, panjang doa selepas sunat subuh. Dapat? Baik. Kenapa? Kenapa? Pertama kita bahaskan tadi, ini adalah waktu makbul. Bagi tilmiz, talabul ilm, penuntut ilmu, bila dia melihat di dalam kitab, kenapa waktu ni paling banyak doa ulama-ulama letak? Mesti ada sebab. Sebab ulama juga mengamalkan doa ketika selepas subuh. Ketika selepas solat sunat subuh dia lakukan. Mereka menjaga doa ketika waktu itu. Apa? Maka kalau kita nak tergolong dalam kalangan para ulama dan seangkatan dengan mereka di dalam berdoa, maka ikut cara mereka. Ikut waktu mereka, cara mereka bagaimana. Jelas? Kita bukan ambil sahaja lafaz doa itu, tidak. Juga kita bahaskan bila waktu yang ulama memang berdoa ketika itu secara makhsus, yakni khusus. Dapat? Baik. Sebelum daripada ini, doa-doa yang kita sebut, doa masuk tandas, doa berwuduk dan sebagainya, itu dinamakan doa masnun. Masnun. Doa harian. Tidak dituntut untuk mendadah tangan, tidak dituntut. Adapun yang kita nak bahaskan ni hari ini dinamakan doa makhsus. Boleh tulis makhsus. Apa dia makhsus kat sini? Doa yang dikhususkan oleh para ulama. Tak mengaji tak tahu. Tulis kitab memang serba ringkas je. Tapi kat sini kita tahu, oh bila kita mengaji, oh ada doa makhsus yang dikhususkan oleh para ulama. Maka bila kita bicarakan tentang doa makhsus, maka ada adabnya. Ada adabnya. Dan mereka yang berjaya berdoa ketika waktu ini, secara khusus, dia tak mampu untuk doa, kebanyakannya makbul. Mustajab, istajab, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman dia alert. Allah Ta'ala ni buka waktu itu bermacam-macam waktu. Ada yang jam lepas sembahyang, lepas solat sunat subuh. Ada yang melalui mengiringi amalan. Ada yang berbentuk hari, seperti hari Ashura. Rugi orang tak doa hari Ashura. Rugi. Dua amalan. Satu puasa, yang kedua melapangkan ahli keluarga, yakni melapangkan harta benda dengan ahli keluarga. Dan itulah belanja besar-besaran pada ahli keluarga. Ada jaminan daripada Nabi SAW. Kamu lapangkan pada hari Ashura, akan lapang rezeki kamu sepanjang tahun. Orang yang tak berjaya amal, ataupun kita yang tak yakin dengan amal, tu tanda lemah kita yakin dengan Rasulullah SAW. Kita lemah yakin dengan Allah. Tu tanda kita ini berterusan hati kita kotor, tak mampu nak amal-amal agama. Tak mampu nak pandang dengan mata hati basirah, tak mampu. Kita hanya mengandalkan kelebihan diri kita ataupun kemahiran kita. Rezeki ni aku yang cari. Selamanya akan sempit. Tak percaya buat, teruskan. Kita akan sempit. Gaji banyak, tak tahu habis mana. Betul? Setiap kali ada gaji, ada je benda nak buat. Yang benda tadi tak memberi manfaat pada kita pun. Kalau beri manfaat pun 5 minit, 10 minit. Makan king crab contoh. King crab. Nikmat besar. Itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Mampu beli. Khair beli. Tapi nikmat tadi 5 minit. Tak memberi kesan. Itu sahaja yang kita tahu depan mata kita. Yang kita tak nampak nikmat yang lebih besar yang Allah berikan. Jelas? Baik. Dan kita lihat, saya tak nak cerita dulu bab sebab ni dah doa maksus. Ini kena mendalami lagi. Maksudnya kita kena dalam lagi apa yang diminta oleh para ulama. Kita lihat. Ketika waktu harian, ulama doa apa? Tapi ketika waktu yang maksus, doa yang maksus, apa yang ulama kita doa? Tu kita nak tahu. Kenapa? Kerana mereka ini dekat dengan Allah. Kita tengok apa orang yang dekat dengan Allah ni minta waktu maksus. Sebab tu kena ambil cakna, ambil perhatian berkenaan dengan doa-doa ini. Baik,
Sebelum bahas itu, kita bahas dulu berkenaan dengan doa. Ni kita tak sentuh lagi Boleh ke ni? Boleh lah InsyaAllah Saya ambil juga daripada kitab Ihya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Doa ini tanda iman. Tanda seorang tadi iman, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Pertama. Tanda orang tak ikhlas, dia doa. Dia berdoa. Ada orang kata ikhlas tak payah doa, Ustaz. Bohong. Sebab perintah Allah itu. Doa itu perintah Allah. Udu'uni, minta pada aku. Itu perintah tu. Udu'uni astajib lakum, aku akan makbulkan. Perintah doa. Bila kita sebut doa ini tanda iman, itu membezakan orang yang beriman dengan tidak beriman. Kalau dia beriman, dia akan doa. Dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau meningkat level iman dia, bertambah keyakinan, dia akan jaga waktu doa dia. Dia tahu waktu mana nak doa. Dia tahu. Meningkat lagi keimanan daripada Allah Ta'ala, apa lagi dia akan jaga? Setiap perkataan yang dia doakan tu tadi, bila dia nak nafaskan doa, dia akan pastikan doa yang aku sebut dengan Allah Ta'ala ni, pertama aku faham apa yang aku minta, tu pertama. Yang kedua, ada silsilah doa. Aku tak baca doa saja-saja, tidak. Aku ambil daripada guru-guru aku. Dia akan perhati. Itu bergantung kepada tahap keimanan kita. Ini semak lah. Kita kat mana? Ke tak ada perasaan nak doa? Kita tak tahulah tu. Allahu Akbar. Baik. Beriman ni benda ghaib, dalaman. Maka benda dalaman dia akan ditandai dengan sesuatu perkara ataupun amalan yang dilakukan. Tu ada tanda dia. So kita tahu, oh okey, ini ada tanda dia. Ni beriman. Sebab apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Boleh ke ni? Ni kena catat ni. Kena catat. Catat sikit. Pertama, kalau di dalam doa yang maksus, doa yang khusus. Ni tak ada dalam kitab ni tambahan kita. Saya sebut. Banyak firman Allah Ta'ala berkenaan dengan perintah doa. Tu kita tak nak bahaskan. Kita bahaskan adab dia, apa dia? Pertama Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, sebaik-baiknya ia memilih waktu-waktu yang mulia untuk memanjatkan doanya ke hadarat Allah Ta'ala. Itu pertama. Kena memilih waktu. Kenapa kena pilih waktu? Ni doa yang maksus, doa yang khusus nak minta. Sebab ini adab. Sebab ini adab. Adab dengan Allah Ta'ala. Kena tahu waktu dia. Macam mana kita tahu waktu nak jumpa PM. Tahu waktu nak jumpa doktor. Bila appointment dia, tak boleh ikut kepala kita. Kena ikut aturannya. Macam mana kita nak orang mengikuti aturan kita kalau dia nak berhadap pada kita, nak minta pertolongan kita dan sebagainya, maka kita meletakkan aturannya dan dia tahu aturan bila waktunya. Maka begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Maka kena ketahui waktu tersebut. Jelas? Ini kita ada waktu kita bahaskan. Banyak waktu. Antaranya apa? Pertama, cuba amalkan ni. Apa? Selepas solat sunat subuh. Itu pertama. Yang kedua, hendaklah ia mencari ketika dan keadaan yang baik, seperti masa berkecamuknya barisan-barisan hadapan pada sabilullah, yakni pada fi sabilillah. Pertama, bagi mereka yang hendak berperang, afdal doa ketika itu, kata Imam Ghazali. Berkecamuk hati dia, takut dan sebagainya. Selain daripada itu, apa yang semisal dengan itu? Apa dia? Aksiden. Patah kaki. Ini nak operation besok ni. Time itu. Para ulama menyebutkan
para ulama menyebut antara Maulana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah ta'ala, juga ada satu riwayat hadis Nabi yang mafhumnya Nabi menyebutkan Allah bersama dengan seorang yang patah hatinya. Dan patah hati ni para ulama menyebutkan apa? Hilang segala pergantungan kepada makhluk. Dia tak nampak lain dah. Time itu makbul doa dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama misalnya dengan mereka yang berperang. Kita tak pernah rasa lagi tu. Tunggulah waktu dia nanti, tunggu. Bukan sekarang tuan-tuan. Akan datang nanti. Buat persiapan. Para ulama menyebutkan ketika dipatahkan hati kita ini, berputus asa dengan makhluk, macam-macam hal dengan makhluk, dengan manusia lah, macam-macam. Maka ketika patah hati tersebut, maka makbul waktu itu, mustajab waktu itu. Maka pilih waktu itu. Itu waktu kita bahas. Dan sebaik-baiknya setiap waktu berdoa, hati kena rasa sebegitu. Maksudnya tidak ada jalan lain yang boleh diambil, ataupun tidak ada sesiapa yang boleh memakbulkan ataupun yang boleh menolong kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercabut semua pengharapan time tu. Ni susah nak dapat ni. Ustaz, saya bercinta Fras. Orang tu sebut Fras menongging. Minum klorok. Waktu itu boleh tak Ustaz? Boleh. Terpatah hati dengan makhluk. Itu tak nampak mak, ayah tak nampak lah. Nampak Jambatan Pulau Pinang, KLCC nampak kat situ. Time itu makbul doa. Sebab itu berebut syaitan ketika itu. Kalau ada rawatan, ketika orang berputus asa dengan makhluk, syaitan berebut waktu. Maka timbul gangguan. Macam sekarang, bipolar, anxiety dan sebagainya datang. Kerana putus pengharapan. Sebab tu ketika itu doa. Jangan putus. Doa ketika itu. Dan hakikat Allah yang bagi. Mana ada makhluk yang bagi. Dan kita selalu sebut dalam akidah kita. Carrier kita ni, kita punya kehebatan ke dapat? Kita rasa kita punya sijil bagus. Kita lah dalam Malaysia ni yang terbaik nombor 1. Iya ke?